kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا أما بعد Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan malam ni berkenaan dengan jual beli dalam tajuk syarat-syarat jual beli, iaitulah dalam tajuk syarat kepada aqid. Rukun jual beli dan syarat kepada aqid. Syarat kepada aqid iaitulah penjual dan pembeli. Masuk kita malam ni muka surat 16 kitab Yayasan Islam Terengganu, dan 93 muka surat ni kitab asal, kitab lama. Kata dia, dan disyaratkan hendak ada Islam, orang yang membeli sahaya yang Muslim atau yang murtad, kerana lagi tinggal pergantungan Islam padanya. Itu syarat yang keempat, aqid, penjual dan pembeli. Kalaulah kita nak jual, nisbahnya hamba. Orang kata zaman lain tak ada dah hamba. Hamba kepada manusia. Oh tak ada, sungguhlah hamba kepada Allah pun kurang. Hamba kepada manusia, jangan kata tak ada, lagi teruk hari ni hamba kepada manusia. Itu hamba dari segi majazi lah. Tapi hak yang disebut di sini hamba sungguh ni. Hamba sungguh ialah di antaranya hamba tawanan perang. Kita perang, kita perang negeri orang kafir tu. Perang. Dapatlah tawanan. Maka tawanan ni sama ada laki-laki ataupun perempuan. Maka bila tawanan ni dia tak tepu, sama ada dia nak tepu ke ataupun dia nak jadikan hamba. Tiba-tiba tak ada orang nak tepu, kita akan jadikan dia tu hamba. Boleh dalam Islam kita jadikan tebusan perang ni sebagai hamba kita. Dan bila hamba, dia sebahagian daripada harta yang dia ambil daripada perang, yang sebagai harta ghanimah. Jadi bila dia harta, dia balik rumah kita, kita bawa awak balik, dia jadi hamba. Dan hamba ni boleh diwarisi. Sebab apa? Sebab dia adalah harta. Itu dia adalah harta. Dan boleh kita jual. Nak jual ke orang, kita boleh jual. Jadi bila hamba tu Islam, kita nak jual ke orang lah, hamba kita tu hamba Islam, maka hendaklah orang yang membeli tu, makna syarat kita nak jual hamba yang Islam ini, mesti orang hak nak beli tu mesti Islam. Mesti Islam. Itu dia. Sebab tu dia kata hendak ada Islam, orang yang membeli sahaya. Sahaya tu makna hamba. Tu sahaya tu hamba. Kita beritahu dah hak minggu-minggu lepas, sahaya itu bahasa lama. Kalau bahasa baru dia panggil saya je.
Saya tu bermakna hamba. Nampak? Itu dia. Saya tu dengan makna hamba. Baik. Atau yang murtad. Hamba yang murtad. Hamba yang kafir dah, jatuh kafir, dia ni murtad. Nak jual kepada orang kafir tak boleh juga. Makna pembeli tu tak boleh orang kafir walaupun dia tu murtad. Sebab apa? Sebab kerana lagi tinggal pergantungan Islam padanya, maknanya dia masih lagi bergantung dengan Islam. Mudah-mudahan dia taubat balik, mengucap balik. Kenapa? Orang murtad ni mudah kita ugut sikit ke, kita beritahu ke dia ke, kita beri nasihat ke dia, mudah dia nak jadi Islam balik. Dia kata lagu mana nak buat ni, nak suruh jadi Islam semula ni. Mung kena mengucap dan kena taubat apa benda hak yang sebut dulu, apa benda hak yang kamu buat dulu. Maka sebab itu orang murtad ni, kalau hamba tu hamba murtad, tak boleh kita jual kepada orang kafir. Tu kita bimbang tu lah. Kalau kita jual hamba Islam kepada orang kafir, dia buat ikut dang. Nampak? Hak yang kita dengar cerita lama lah, dengar cerita lama dah. Bukan setakat hamba, ni pembantu rumah ni je. Pembantu rumah mari daripada Indonesia ke, mari daripada mana nak jadi pembantu rumah orang Islam, tiba-tiba jadi pembantu rumah orang kafir. Duduk dengan orang kafir, dia cerita macam-macam. Tu hak yang telah cerita lah. Dia kata kena basuh daging babi, kena paksa makan daging babi dan sebagainya. Tak boleh semayang, tak boleh baca Quran, tak boleh apa semua sekali. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia jadi pembantu rumah. Tu baru pembantu rumah, bukan jadi hamba lagi. Kalau jadi hamba, kalau hamba tu hamba Islam, kita jual ke orang kafir jadi tuang. Oh, bayanglah apa benda hak dia nak buat. Masalahnya bukan nak jaga dia punya body, tubuh badan hamba, tetapi nak jaga agama hamba tu. Maka tiada sah tafriq dia, cabangan dia ataupun natijah dia. Maka tiada sah membeli oleh kafir akan keduanya. Kedua mana? Hamba yang muslim dan hamba yang murtad. Tak sah belaka. Kalau dia beli, kita ambil balik. Bunyi kata ada orang kafir beli hamba kita, hamba orang Islam, maka kita kena pergi ambil balik. Ni orang marah, kadang-kadang setengah orang dia marah baca bab hamba ni dalam fiqh, dia tak susuk ilmu. Bab hamba tu ada, dia pakai cerita hamba. Sebab itu saya tak berapa minat juga kitab Matla'il Badrain ni. Hak ni hak versi Yayasan Islam. Hak asal dia ada dan dia terjemah bahasa moden, masih ada lagi hamba. Setengah-setengah kitab Matla'il Badrain dia terjemah bahasa moden. Bila sebut je perkataan hamba, dia buang terus. Ni syarat yang keempat tak ada. Sebagaimana kitab ni, saya tu ayat terang. Terjemah daripada kitab Matla'il Badrain. Tapi bila tiba je bab hamba, sebut je perkataan hamba, hak dulu ada dah sekali hamba. Bab apa dulu? Dia buang juga. Hak ni pun syarat yang keempat, syarat akid yang keempat ni berkenaan dengan hamba, dia buang terus. Tak ada. Dia pergi perut syarat yang kelima lalu. Kita tak apa setuju. Kalau dia nak buat begitu, dia kena jangan letak nama Matla'il Badrain, kena letak nama lain. Nampak? Kena letak nama lain. Mulakhas maknanya ringkasan daripada Matla'il Badrain, boleh. Jangan letak nama Matla'il Badrain. Salah. Dia punya adab ilmu tak ada. Tu adab ilmu tak ada. Sebab tu kita tak minat. Saya ada kitab tu kata ada, orang beri sepuri. Orang beri ambil bila kita cek, oh tak boleh. Kitab ni tak boleh nak baca. Tak boleh dibaca. Sebab apa? Sebab dia ceroboh kalam asal. Ceroboh kalam asal. Baik. Ni hak yang kitab yang kita baca ni, hak yang Yayasan Islam masih ada. Hak asal tak ada. Terjemah juga walaupun hamba tu. Dia alasan apa? Alasan sekarang ni tak ada hamba. Mana tahu tak ada hamba? Kita akhir zaman dulu, dunia hari ni bergolak macam-macam. Situ perang, sini perang. Dan tak mustahil peperangan ni berlaku di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja. Dan Allah Ta'ala nak beri kemenangan kepada orang Islam. Mana tahu dekat-dekat dengan Imam Mahdi lagi, ada tawanan jadi hamba. Nampak tak? Jadi hamba. Itu yang masalah. Juga begitu juga masalah bab zakat. Cerita bab zakat, lembu, kuba, kambing boleh kita cerita.
Cerita zakat unta, tak payah cerita zakat unta di Malaysia tak ada unta. Tak betul tu. Tak betul. Nampak tak? Cerita belakalah zakat unta pun walaupun kita tak ada unta. Sebab ilmu. Sebab ilmu. Nampak tu? Baik. Maka tiada sah membeli oleh kafir akan keduanya hamba muslim dan hamba yang murtad tadi. Dan jikalau sedikit atau dengan syarat dimerdekakan dia sekalipun, orang kafir kata aku nak beli hamba ni bukan aku nak pakai pun, bukan aku nak guna pun untuk kegunaan akhir mak dah. Aku nak beli sekejap je, lepas pada tu kau nak bagi kau orang. Ataupun aku nak beli sekejap je ni, aku nak merdeka. Nampak tak? Untuk dimerdekakan, walaupun dia sebut nak merdeka, tak boleh beli. Tak boleh kita jual ke dia. Dia sebut ada sedikit ni mana je, kalau sedikit mana sedikit masa, sebentar sahaja, sekejap je. Ataupun dengan syarat dimerdekakan dia, nak merdeka, dia beli untuk merdeka, sekalipun tidak dibenarkan beli. Kitab fiqh Islam dengan orang kafir ni dia memang tegas. Apa-apa cerita tegas. Nampak tu? Sebab apa tegas? Sebab dalam Quran sebut sifat Nabi Muhammad, di antara sifat Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu Rasulullah dan orang-orang yang sama dengan dia, sahabat-sahabat dia dan pengikut dia sampai ke akhir kiamat, perangai dia asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang kafir. Waruhama'u bainahum, tapi sama sendiri ni, sama-sama Islam, sama-sama umat Nabi Muhammad, lembut, lemah lembut. Orang panggil nyek semua pun tak mampu, pijak semua pun tak mampu. Nampak? Ni sama-sama kita. Allahu Akbar. Status baru sikit tanya selalu mu nak berapa nampak tak? Sikit je. Tapi dengan orang kafir tu, Allah lembutnya. Itu bukan sifat orang Islam. Fiqh, dalam fiqh ke dalam mana dia tegas dengan orang kafir. Sebab tu kalau kita tak tegas dengan orang kafir, kita berlembut dengan orang kafir daripada awal dulu lagi. Orang kafir lama dan dia ramai, mula-mula dia sikit tak apa lagi, dan dia ramai, dia akan pijak kepala. Kok mana-mana pun orang kafir akan pijak. Tak kira lah kafir tu jenis mana sekalipun, akan pijak kepala orang Islam. Apa-apa, Yahudi baik, Kristian baik, apa baik, kalau sekiranya kita berlembut dengan dia, kita beri muka ke dia, masa dia sikit okey, dan dia banyak dan dia ramai, dia akan pijak balik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Atau dengan syarat dimerdekakan dia sekalipun, melainkan orang yang dimerdekakan atasnya seperti bapaknya atau anaknya, maka sahlah dijual. Boleh hamba Islam, boleh kita jual kepada orang kafir. Tetapi orang yang kafir tu dia nak beli untuk dia merdeka, dan dia ada hak kalau dia beli jadi merdeka budak tu. Seperti mana? Seperti bapaknya atau anak. Anak pergi tengok kedai, ada ayah dia nak kena lelong. Duk tengok kena lelong hamba ni. Tu hamba kata dia lelong. Dia tengok ayah aku ni. Tapi Islam, anak dia masih kafir, anak dia boleh beli. Sebab bila anak tu beli ayah tidak akan jadi merdeka, tidak akan jadi hamba, merdeka selalu dah. Begitu juga ayah kita tengok anak ada kedai nak lelong, nak jual, orang nak jual ni, anak dia Islam, ayah boleh beli. Walaupun ayah tu kafir, boleh beli jadi merdeka selalu. Dan disyaratkan pada orang yang hendak membeli senjata. Ni syarat yang ke-6. Syarat yang ke-5. Syarat penjual dan pembeli yang ke-5, kalau sekiranya beli tu, barang tu berkenaan dengan senjata. Tadi barang berkenaan dengan hamba, ni barang berkenaan dengan senjata dan alat perang. Nak beli senjata, nak beli alat perang, termasuklah kapal selam. Tak kapal selam pun ada belakalah alat perang ni, asalkan awak perang.
bahawa jangan ada ia kafir zimmi yang bukan ia pada negeri kita. Yang pertama, tak boleh kita nak jual, dia beli tak sah. Makna dia beli tak sah, kita tak boleh jual. Kalau kita tu ada senjata, kita nak jual siapa? Nak jual kepada kafir zimmi, yang kafir zimmi tu bukan duduk kampung kita, bukan duduk pada negeri kita. Itu yang pertama. Dan bukan kafir harbi, juga bukan kafir harbi. Kafir harbi itu di mana? Sama ada kafir harbi duduk negeri orang, bukan negeri kita, ataupun kafir harbi yang duduk pada negeri kita. Tak boleh juga jual senjata. Kalau kafir zimmi, boleh kita jual. Kalau kafir zimmi itu duduk sini, tapi kalau kafir zimmi itu negeri orang, duduk di Singapura, tapi kafir zimmi duduk di Singapura, tak boleh beli. Tak boleh kita jual ke dia. Kalau kafir harbi walaupun duduk tempat kita, duduk tempat kita, duduk Wakatapai ke, duduk di Aceh ke, duduk di Kuala Berang ke, tapi dia kafir harbi, tak boleh jual walaupun dia duduk dalam negeri kita. Kadang-kadang kita tak faham apa dia kafir zimmi, apa dia kafir harbi. Zimmi ni daripada perkataan zimmah. Zimmah ni makna dalam genggaman. Dia tak boleh nak engkar peraturan. Tak boleh nak cakap banyak dalam genggaman kita. Nampak? Dalam genggaman mana? Dalam genggaman kerajaan negara di bawah kerajaan Islam. Dia duduk dalam satu negara, dia mari sini, dia duduk dalam satu negara, dia buat kerja dia je. Dan dia ada, kita jadi, dia bukan apa? Dia bukan nak lawan kerajaan. Dia bukan nak lawan kerajaan, dia bukan nak lawan orang Islam. Misal kata contoh, pondok ni Menerung, di kampung Menerung ataupun kampung Aceh ni. Dia marilah seorang orang kafir, habis anak beranak dia mari. Dia bukan Islam. Dia mari sini, dia mari hanya nak cari kehidupan sahaja. Kehidupan sahaja. Tak mahu cara benda lain. Dia tanya orang sini ni kerja apa? Kebanyakan sini mu mari buat apa? Cari kerja. Orang sini kerja noreh getah. Orang sini kerja kait buah sawit. Orang sini kerja apa benda ni, petanang. Maka dia duduk, dia buat basar kecil-kecil, dia duduk dalam kebun. Dia tanya, ada kedak buah-buah sawit orang hak nak tolong tarik, kait aku tu boleh tak boleh kait? Boleh ambil. Getah-getah orang hak boleh menoreh, ada kedak? Ada, aku boleh menoreh. Maka dia duduk dalam keadaan suasana kampung tu lah. Suasana kampung tu, dia kerja kuat ke, kerja tak kuat ke, siang malam kerja ke apa ke, dia duduk situlah. Nampak? Maka itu dinamakan kafir zimmi. Orang yang kafir zimmi ni, kalau dia mati contoh, kita mandi dia. Harus kita mandi dia, kita tanang dia. Kita mandi, kita kapang, kita tanang. Cuma tak boleh semayang. Tapi kalau sekiranya anak dia, walaupun anak dia tu juga kafir zimmi juga, bila ayah dia mati, anak dia pun beritahulah ke orang kampung, marilah tolong uruskan mayat ayah dia. Maka ketika tu wajib dia royak ke ketua kampung, royak ke tok imam, royak ke tok bila, royak ke seluruh pakat pergi urus mayat dia. Urus dengan wajib mandi nah. Mandi, kapan dan tanang, tidak semayang. Itu kafir zimmi. Kafir zimmi. Ada lagi kafir zimmi ni? Ada. Tapi tak banyak. Kita tak berani nak buat akuan kafir zimmi orang ni lah ni. Nampak? Hak kafir zimmi sungguh mari duduk dalam kampung, dia kerja hari je. Tak ada niat nak hebat daripada orang lain. Adapun kafir harbi, senang kita nak buat tarikh dia. Kafir harbi ni senang. Harbi dengan makna perang. Zimmi maknanya dalam genggaman. Harbi dengan makna perang, daripada harbun. Kafir yang kita kena perang sebab dia ada niat nak lawan kita. Mana-mana kafir yang ada niat je, ada kesungguhan nak lawan, itu maknanya kafir harbi. Dan kafir harbi ni ulama buat contoh senang je.
Kalau misal kata dia mari dalam kampung kita, macam tak dia kau. Dia mari dalam kampung kita, dia tanya orang kampung ni kerja apa? Kerja kelapa sawit. Kerja noreh getah. Maka dia ada niat nak jadi toke kelapa sawit. Dia ada niat nak beli getah. Dia kumpul modal, dia duduk sini, dia buat pasar, beli sawit, beli getah. Itu dah kira kafir harbi. Nak mengatasi, dia panggil, nak mengatasi penduduk sini orang Islam lah, nak mengatasi penduduk Islam, maka dia telah jadi kafir harbi. Tu dia seorang hak ning, hak jenis gini, hak jenis gini. Saya kira dia ambil tanah pula, dia ambil tanah. Dia banyakkan harta. Lepas tu dia panggil orang dia mari. Dan banyak lagi baru kita nampak, oh harbi sungguh, nak lawang sungguh. Dulu dah nampak dah kitab royak lama dah. Orang kafir ni, mula-mula dia mari tak ada orang. Dia mari sekeluarga, sekelamin, beranak-beranak 4-5 orang. Tapi dia jadi toke. Dia beli tanah, dia panggil orang dia mari. Ada ramai, sudah. Itu dah dinamakan kafir harbi. Maknanya dalam kitab-kitab dia kategorikan kafir harbi, dia duduk dalam kawasan orang Islam. Rumah dia tinggi pada orang Islam. Rumah dia besar pada orang Islam. Kereta dia mewah pada orang Islam. Kereta dia mewah pada orang Islam. Rumah dia tinggi pada orang Islam. Rumah dia besar pada orang Islam. Dia jadi toke kepada orang Islam terjadi kuli. Itu kafir harbi. Kafir harbi. Hak tu kita baca sendirilah siapa yang kafir harbi, siapa yang kafir zimmi. Saya letak contoh kafir zimmi. Kalau di Kelantan banyak kafir zimmi. Kafir zimmi mari daripada Thailand buat kerja. Hak siam ni bukan hak yang orang Thailand, orang petani, orang siam, orang kafir. Buddha. Dia mari sini, dia hanya dunia dia, kehidupan dia tanam, dia tu apa semua. Tak ada lah niat nak ambil negara. Tak ada niat nak lawan orang Islam. Tak ada niat nak hina orang Islam. Tak ada niat nak hina raja kita. Itu dia. Orang-orang hak yang kalau belah-belah lepas mah dan sebagainya itu dia banyak kafir zimmi ya. Dia atau anak dia kat sekolah yang sama. Atau anak dia sekolah yang sama. Nampak tak? Itu kafir zimmi. Dia buat kerja balik pun, dia buat kerja tanam, menoreh, apa tu lah, tak ada balik-balik ambil anak sekolah. Macam kita juga. Itu dipanggil kafir zimmi. Nampak? Kafir zimmi. Hak lain pada tu kebanyakan kafir harbi. Kalau kita bilang hari ni kafir harbi dengan kafir zimmi mana banyak. Tapi orang marah cakap pak kafir harbi. Oh jangan sebut kafir harbi. Sebab apa? Sebab kita baik. Kita baik dengan orang kafir, kita akan jadi begitu. Baik. Dalam kitab sebut kafir, saya sebut kafir. Jangan marah. Nampak? Dalam kitab sebut kafir, saya sebut kafir. Dalam Quran sebut kafir, saya sebut kafir. Dalam Quran sebut kafir, saya tak mau sebut bukan Islam. Dalam kitab sebut kafir, saya tak mau sebut bukan Islam. Saya akan sebut kafir. Baik. Jadi nak jual senjata, orang kafir zimmi pun kita tak boleh jual senjata kalau sekiranya dia bukan duduk dalam negara kita, duduk luar tu. Sebab mungkin dia ambil senjata tu dia jual pula ke orang, ke puak-puak dia, ke orang-orang yang kafir, yang bukan Islam tadi, yang kafir. Jadi hak kafir sini kemungkinan dia tak pilih dah zimmi ke harbi, dia pakai jual pula. Sebab tu kalau duduk dalam negeri kita, orang kafir zimmi yang duduk negeri itu boleh pakai senjata. Untuk apa? Sebab dia ada kebun, dia nak tembak babi, dia nak tembak ke, boleh pakai senjata. Hak ni hak jual. Kalau kita beri lesen, kita beri lesen pula. Itu tak tahu ikut lah. Kalau nak banding ke sini ke tidak banding ke, kita tak tahu. Kita beri lesen pula. Tengok kafir, tengok hari tu satu kapal masuk senjata kena rapah. Tu saya tak tahu, saya tak tengok sendiri senjata tu, tapi dalam surat khabarnya ada. Satu kapal masuk senjata, apa benda nak buat? Takkan N16 tu nak tembak babi. Ya, takkan N16 tu nak tembak babi. Itu cara orang kafir. Itu cara orang kafir. Yang kita jangan berlembut. Baik. Dan bukan kafir dan bukan kafir harbi itu maknanya kena pastikan bukan kafir zimmi yang ada dalam negara orang,
dan pastikan juga bukan kafir harbi. Jika yang musta'man sekalipun, kafir harbi ataupun orang kafir, ada yang kafir yang musta'man. Tadi kafir zimmi, kafir harbi itu cara umum. Cara musta'man itulah orang kafir dia masuk dalam negara kita melalui perlindungan politik. Dia panggil perlindungan politik. Masuk sini, kita beri perlindungan. Dia masuk sekejap, ya perlindungan politik ni. Nampak dia panggil ayat istilah dia perlindungan politik. Bukan kita mengajar politik. Ayat istilah dia perlindungan politik. Dia masuk sini, misal kata dia tak boleh duduk negara dia tu. Kerana apa? Kerana kerajaan dia nak takak dia sebab dia buat salah begitu begini. Contoh, dia lari negara kita. Dia lari melalui kerajaan. Dia diplomatik lah. Kemudian kita pun buat perlindungan, beri perlindungan. Tak apalah, mau duduk sini aku beri jaminan. Tu mustakmang tu makna beri jaminan kepada dia. Dia pun boleh duduk dalam negara kita. Bila dia duduk dalam negara kita, kita gatal-gatal tangan ambil lambung senjata. Aku beri lesen. Nampak? Tak boleh. Ambil lambung senjata aku jual kamu. Itu tak boleh. Nah tu. Sebab dia kafir harbi. Walaupun mustakman sekalipun. Maka tiada sah dibelikan bagi mereka itu senjata. Dibelikan bagi makna kita nak jual ke dia lah. Senjata seperti pedang dan tombak dan barang sebagainya. Kalau zaman dulu ni cerita pedang dengan tombak ni, pedang pun tak boleh, asal nak perang je. Tombak pun tak boleh, apatah lagi senapang. Apa tu? Lagilah tak boleh. Dan barang sebagainya, dan alat perang seperti perisai dan baju rantai. Tu zaman dulu tu baju-baju ratal lah ni orang tak pakai dah baju ratal. Ikutlah kita nak banding dengan apa tu. Dan kuda. Kereta kebal ke lagi teruk. Kereta kebal kuda ni lebih kurang lah. Jik terak-terak tu. Dan tiap-tiap yang manfaat pada perang. Apa sahaja perkara-perkara yang membawa kepada perang. Tu godiu perang tu. Apa dia panggil walkie-talkie tu. Kalau hak boleh perang, hak boleh bawa perang, tak boleh. Nampak tu? Jangan. Demikian lagi perahu. Perahu pun tak boleh. Perahu tapi perahu untuk perang. Bagi yang berperang pada laut atas yang aujuhnya. Atas yang terlebih ada wajah. Dari segi ada jalan, dari segi fiqh, ulama yang paling ada cara, ada jalannya, kata perahu pun tak boleh nak jual. Orang kafir tak sah beli perahu. Bersalahan kafir zimmi pada negeri kita. Kalau kafir zimmi duduk dalam negeri kita, di Aceh ni ada orang kafir zimmi. Dia duduk sini, dia buat kerja sini, hak tu. Nampak? Tu kita tak boleh buat apa orang panggil, tak boleh buat ikut dang tu. Tu dia. Tak boleh buat ikut dang. Kalau dia sakit kena pergi ziarah. Tu kafir zimmi tu. Sebab dia tidak menyakiti kita. Dia sakit ke, dia memang ke, dia apa ke, apa semua, makan minum cukup dok pun kita boleh pergi ziarah. Kita boleh pergi ziarah. Tu boleh. Kafir zimmi yang ada pada negeri kita sah membelinya. Dia boleh berkas nafang. Kalau kata ada seorang orang dia budak Islam lagi, tapi kok dia duduk dalam kampung kita ni kerja macam kita juga, dia boleh pakai nafang, tak ada masalah. Tu tak apa kita jual ke dia. Ambil lah. Pak cik, mu nak jual, mu nak pakai nafang pun boleh. Nampak tu? Selama tiada diketahui akan bahawasanya disembunyikan dia bagi kafir. Selama kita tak tahu, kata kita jual ke dia, lepas jual, lepas beli, dia beli semua. Kita tak tahu, kata dia beli, dia bagi kepada orang kafir harbi. Boleh. Pak kita tahu je, kata dia bawa kepada orang kafir harbi. Maka lepas pada tu kita tak boleh nak jual lagi dah ke dia. Tak boleh nak beli dia. Bahawasanya disembunyikan bagi orang kafir harbi tu. Dan jika diketahui akan yang tersebut, makna dia sembunyi kepada orang kafir harbi, tiada sah membelinya. Stop lalu. Mu tak boleh beli, aku tak boleh jual dah kamu. Mu tak sah beli senjata dengan aku. Sebab apa? Sebab mu bagi ke orang lain. Mu bagi ke geng-geng mu. Hak tak tahu mana hala tu. Nampak tak? Dan bersalahan orang bohong. Ada dua bersalahan. Tadi bersalah orang kafir zimmi boleh jual senjata.
Kemudian lagi bersalahan orang buruh. Orang buruh sama macam orang kafir zimmi, boleh kita jual senjata. Orang buruh tu apa buruh? Baca dia buruh Bera alik tu. Baca dia buruh, bukan baca baruh. Buruh ni maknanya satu puak yang ada kekuatan dan ada pengikut dan ada senjata yang menjadi penderhaka kepada kerajaan, kepada raja. Maknanya dia ni kalau nak serang raja, nak serang negara kita, dia boleh serang. Menang kalah tu nombor dua, tapi dia mampu serang. Sebab apa? Sebab dia ada pengikut, dia ada puak dia, dan dia ada senjata. Dia ada senjata. Itu buruh. Macam dulu walaupun tak tahulah ia kedok, saya pun tak tahu juga. Macam ke Maunah contoh. Dia. Maunah tu kan declare dia sebagai nak memerangi yang di-Pertuan Agong. Nampak? Nak memerangi yang di-Pertuan Agong. Kalau sungguh begitu, dan sungguh dia ada puak, dan sungguh dia ada senjata, dan sungguh dia nak perang yang di-Pertuan Agong, nak serang raja, nak serang sultan kita, maka itu dinamakan buruh. Dia panggil penderhaka. Itu penderhaka tu. Dia. Kalau dulu penderhaka jebak ni dia seorang dia je. Nampak? Jebak ni seorang dia. Kalau dia ada kumpulan ada puak, itu penderhaka. Sebab tu ni pun orang panggil jebak penderhaka juga. Itu istilah dia. Dan perampas, penyamung ke perampas ni penyamung lah. Nak sambung dalam bank, nak sambung orang tepi jalan. Hak ni buruh dengan penyamung ni harus kita jual senjata ke dia. Jadi harus kita jual senjata. Berkata Syekh Subki, sah dijual alat perang. Mengikut Syekh Subki, sah menjual alat perang bagi perampas. Orang jadi perampas ni boleh, kata dia. Walaupun dia nak jadi penyamung. Dia ni penyamung, tapi boleh kita jual alat senjata. Nampak tu? Tetapi manakala ghalib atas zon bahawa membeli mereka itu akan senjata tadi, kerana merampas, haram menjualnya serta sah. Jual sah lagi tapi haram. Sebab apa? Tadi kita jual biasalah, dia mari kita buat golok kan, kita buat tepa golok pisau tu, dia mari tepa dengan kita bolehlah jual ke dia. Tak kira lah mau perapah tak perapah pun beli senjata. Kita tak selidik sama ada dia perampah ke tidak. Nak buat nyamung ke tidak. Tiba-tiba kita tahulah, dia beli sangat pisang dengan kita ni. Tujuan dia nak bagi ke puak-puak dia sebilah seorang, dua bilah seorang untuk buat penyamung. Maka situ haram kita jual ke dia. Tapi kalau kita jual juga, haram jual je. Jualan sah. Jualan sah. Habis. Berkenaan dengan akid orang jual dan orang beli. Itu dia. Ada berapa? Ada 5. Maknanya kita nak beli dan kita nak jual, kita kena pastikan syarat kita tu. Yang pertama, jangan dipaksa. Apa? Itu dia. Yang pertama dulu bukan jangan dipaksa. Yang pertama dulu itu dia, orang yang sah dia punya tasarruf dia. Yang kedua, jangan ada paksaan. Yang ketiga, Islam, orang yang nak beli musahah itu hendaklah orang Islam. Yang keempat, orang yang nak beli apa benda ni, senjata, hendaklah orang Islam. Itu dia. Yang keempat tadi hamba tadi. Nak beli hamba Islam mesti orang Islam. Yang kelima, nak beli senjata hendaklah orang Islam. Tak boleh jual senjata kepada orang kafir, terutamanya kafir harbi. Kafir zimmi, kalau dia duduk dalam kampung kita, boleh kita jual ke dia. Tapi kalau dia duduk negeri lain, tempat lain, tak boleh nak jual ke dia. Itu 5 syarat penjual dan pembeli. Dan disyaratkan pada ma'qud alaih. Ini syarat ma'qud alaih pula. Rukun jual beli. Di antara rukun jual beli ialah ma'qud alaih. Apa dia ma'qud alaih? Iaitu harga dan mata benda. Tu. Harga pun orang panggil ma'qud. Barang juga apa benda ni ma'qud.
Maknanya nak jual ni, nak beli ni mesti ada barang dan mesti ada nilaian dia, harga dia. Ada berapa? Ada 5 perkara. Ni dia beritahu dah. Dia jualan itu 5 perkara. Yang pertamanya ni dia letak setir-setir, pertama, yang kedua, yang ketiga. Hak tak ada, hak sebelum pada ni tak ada. Kita kena cari sendiri. Itu dia. Pertamanya, hendak ada suci ainnya. Barang tu kena suci. Barang najis tak boleh. Barang yang kita nak jual kena suci. Atau mutanajis, yang dapat disucikan dia dengan dibasuhnya. Barang tu kena suci ataupun mutanajis. Mutanajis ni makna barang yang kena najis. Barang yang kena najis. Banyak kita jual barang yang kena najis. Nampak tu? Memang kena najis lah, barang yang kena najis, tapi boleh yang dapat disucikan dia dengan dibasuhnya. Boleh kita basuh. Tu boleh jual. Boleh beli dan boleh jual. Maka tiada sah, tafriq cabangan dia ataupun natijah dia. Maka tiada sah menjual sesuatu yang najis, seperti anjing. Anjing tak boleh nak jual, tak boleh nak jual beli. Sebab apa? Sebab dia najis. Dan khamar tu arak. Arak najis. Nampak tu? Arak najis dalam mazhab kita Syafi'i. Arak ni najis. Sebab itu orang yang minum arak dalam mazhab kita, dia ada dua haram dia. Yang pertama haram kerana najis, yang kedua haram kerana mabuk. Nampak tu? Haram kerana mabuk. Yang pertama haram kerana najis, yang kedua haram kerana mabuk. Dan gading gajah. Gading gajah. Ingat, gading gajah kita ambil masa dia hidup ataupun dia mati, gading gajah ni najis. Sebab apa najis? Sebab dia termasuk dalam kategori tulang. Macam gigi juga masuk dalam kategori tulang. Nampak tu? Gigi kita ambil gigi apa? Gigi binatang yang tidak disembelih atau binatang yang haram dimakan. Gigi rimau, tengok taring rimau molek sangat, perok ketika ambil taring dia, tengah-tengah hidup kita pergi cabut. Contohlah. Kenapa? Tu dia. Kita cabut taring dia, maka taring tu najis. Nampak? Najis. Ada orang dia buat mata cicing dengan gigi taring anjing laut. Anjing laut walaupun dia hidup tak najis, walaupun bunyi anjing tak najis, tapi haram dimakan. Sebab binatang dua alam, atas darat pun dia duduk, dalam air pun dia duduk. Nampak tak? Jadi bila begitu kita pergi ambil taring dia, gigi dia tu, kita basah-basah buat mata cicing. Gambar ke buat mata cicing dengan anjing laut. Itu dia. Maka najis. Bawa semayang tak boleh. Nampak tak? Kalau bawa semayang juga bawa najis ya. Dah sah dah tahu bawa najis. Fikir-fikir sendiri. Itu dia. Dan sumbu badak. Sumbu badak pun kita juga. Ni ramai juga ambil sumbu badak. Kalau pernah lah, kalau badak mati tepi jalan tu hak aksiden, hak mula-mula sekali orang ambil sumbu lah. Nak buat apa sumbu badak tu kita tak tahulah. Nak buat pasang pelita ke, pelita rumah dia tak ada sumbu, dia pasang pelita dengan sumbu badak ke, tak tahu. Tu sumbu badak tu najis. Nampak? Nak jual tak boleh. Nak jual sumbu badak tu tak boleh. Tapi badak ni biasa orang jual apa? Orang jual kulit ya. Nampak? Kulit badak dia tebal tu. Sici dia pun lebih pada sici. Kulit badak ni. Orang buat apa kulit badak? Orang buat gemuk lembu. Buat gemuk lembu. Asah minum air dalam air asah tadi, bubuh dalam tatung air tu, lembu minum, digemuk, kata dia lah. Tanya dia sebab apa jadi gemuk lembu? Sebab badak tergemuk kata dia. Badak tergemuk. Jadi boleh jadi belaka lah. Ya kedak tu tak tahulah, buat terah tengok. Tapi kalau kita nak gemuk ni, tengok anak kita kurus kering. Anak kita Allah cacingan kurus kering. Ambil
kulit badak asal-asal wi minum kanak nak suruh gemuk. Tak boleh, tu najis. Kulit badak tu najis. Nampak tu. Dan lainnya daripada segala yang najis ainnya lah. Diri dia tu najis dah. Tak boleh jual. Dan jika dapat disucikan dia dengan berubah sekalipun, seperti khamar dan kulit bangkai sekalipun, tak boleh nak jual juga. Khamar tu mana arak. Apa arak ni? Sini maksud dia. Air tuak tu, nira, kita perang dia jadi tuak. Kita tak kacau pun dia. Bila jadi tuak, lama-lama ada masa dia akan jadi cuka dengan sendiri dan suci dengan sendiri. Masa dia jadi tuak tu, masa dia mabuk, dia naik buih, dia jadi tuak masa dia mabuk, masa ni tak boleh jual. Sebab masa ni najis dan haram. Najis dan haram. Nampak tu? Tu dia. Bila dia jadi cuka, baru kita boleh jual. Cuka boleh jual. Tapi kita nak jual awal. Nak jual masa dia mabuk tu nak jual dah. Kita ambil lah, beli lalu. Jual selalu masa tu. Sagi 3 hari lagi tak apalah. 3 hari lagi dia masang lah, jadi cuka lah. Pun 3 hari lagi, tunggulah 3 hari lagi baru boleh jual. Tak boleh kita jual selalu masa tengah mabuk. Dibimbanginya makan gitu selalu. Dia minum mabuk-mabuk. Dan banyak mana dah minum mabuk. Apa tak? Kalau dulu pernah orang-orang Melayu kita ni minum tuak mabuk. Tuak mabuk tu banyak minum. Ni tak tahu ada ke tak lagi. Dulu memang ada. Orang-orang kita ni, orang Melayu ni minum tuak mabuk. Dan kulit bangkai yang belum disamak. Kalau kulit lembu, hak kulit lembu kita sembelih ni boleh kita jual. Jual pada begitu je. Tak payah samak-samak. Tapi kalau kulit bangkai, lembu mati tepi jalan, mati dah kena aksiden, kita belah perut dia, kita boleh ambil kulit ataupun apa-apa sajalah. Macam badak tadi ke apa ke, badak tadi contoh, kita soyak kulit, kita nak jual kulit begitu, boleh kita jual kulit, tetapi tak boleh jual dalam keadaan belum disamak. Kena samak dulu. Kena samak dulu, artinya kena bersih dia dengan suatu benda yang tajam, dengan suatu benda yang tajam, kapur ke dan sebagainya. Buang dia punya kulit, dia punya orak, daging, darah-darah yang ada lekat, lemak-lemak yang ada lekat di kulit tu, buang belaka semua, baru kita boleh jual kulit tu. Boleh kita jual. Nampak tu? Macam kulit badak. Ramai je orang beli kulit badak, tapi hak yang telah disamuk. Yang telah disamuk. Hak ni, kulit ni dia suci tu. Kulit badak tu suci dah. Tapi suci pada diri dia je. Untuk kita nak minum air, tak asal-asal, nak makan, nak rebus, nak buat sup, kulit badak tak boleh. Nampak tu? Kulit bangkai. Nak makan tak boleh. Suci tu bila kulit bangkai, bila suci, bila kita samak, dia suci dan dia boleh bawa dalam sembahyang. Dia boleh bawa dalam sembahyang. Macam contoh kita biasa kita bawa dalam sembahyang kulit tali pinggang. Tali pinggang tu kadang-kadang kulit mari daripada mana? Kadang mari daripada negeri Cina. Asalkan bukan kulit anjing, kulit babi. Asalkan jangan kulit anjing dan kulit babi. Kulit itu memang tak suci. Kalau kata kulit lembu, dia sembelih dah lembu ni. Tak sembelih lah, kita kata kulit buaya. Kulit buaya. Kita samak. Kita buat tali pinggang, pakar, boleh bawa sembahyang. Tetapi nak makan tak boleh. Hanya suci pada sembahyang, tidak suci pada makan. Hak nu bab lain, bab sembahyang, bab suci nu kita terang dalam bab suci, kita terang dah dulu. Lama dah kita terang bab suci dalam sembahyang, tak suci pada makan, suci pada makan, tak suci pada sembahyang, suci kedua-dua dan tak suci pada kedua-dua, dan macam-macam. Nampak? Najis tu banyak kategori. Dan tiada sah menjual mutanajis yang tiada dapat disucikan lagi, yang tiada dapat disucikan dia lagi asing dengan sendirinya, seperti cuka dan laban dan tiap-tiap suatu yang cair. Panjang dah ni, kita berhenti situ kan. Dan tiada sah jual mutanajis. Muka surat 18 kita berhenti itu. InsyaAllah kita jumpa semula pada hari Selasa malam Rabu dan Rabu malam Khamis pada minggu hadapan, InsyaAllah.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.